oleh saya yang berhormat Timbalan Menteri, inilah masalah di negara kita. Dan masalah ini masalah besar sebenarnya. Sepatutnya kita berbangga. Terima kasih kepada pihak polis. Awal-awal dah dapat menghidu, mengesan perkara-perkara yang mungkin akan berlaku, kerosakan yang besar kepada negara. Ya, Pasir Putih duduk dulu. Ini soal keselamatan. Tapi apabila soal keselamatan nak dipolitikkan, tak sudah. Soal keselamatan pula nak dikaitkan dengan akidah, tak sudah. Kita boleh bercakap tentang Wahabi dan soalnya di Malaysia ni ialah ahli sunnah wal jamaah. Ini masalahnya yang berhormat Timbalan Menteri. Pihak polis menjalankan kerja begitu cemerlang tetapi tidak diberikan kepujian, malahan dikritik, direntam, dikecam. So, macam mana? Tadi saya dengar macam-macam lah pihak DAP kata soal jenayah meningkat. Polis buat kerja untuk mencegah jenayah, ini pula jadi masalah. Kita inilah masalah dalam negara ini. Semua perkara nak diambil bagi keuntungan politik. Saya harap pihak polis jangan berkecil hati, jangan kecewa, teruskan tugas untuk menjaga keamanan dan ketentraman negara. Itu keutamaan. Terima kasih Datuk. Bagi itu Pasir Putih dulu. Kalau tak ada jawapan, tak payah jawab, Yang Amat. Kalau yang tu komen-komen tu, sedikit penjelasan dengan apakah motif kerajaan bila dalam taklimat itu ditunjukkan gambar Marang dan bekas mufti ataupun bekas Menteri Besar Perlis. Di manakah pandangan kerajaan dari segi statusnya? Nak letakkan adakah mereka ni ajaran salah, teroris, nak hubungkan dengan ucapan menteri tadi. Jadi yang motifnya ataupun kita letakkan ini memang atas sikap kerajaan sebenarnya. Mengapa mereka ni ditayangkan dan ditunjukkan kepada taklimat itu? Itu saja. Terima kasih Ketua. Saya rasa saya tak lagi panjang, Mat. Panjang saya rasa saya tak perlu respon daripada ucapan Pasir Putih, kerana saya tidak mencerita pasal gambar. Walhal mereka mendengar hearsay. Dia tak ada dekat situ. Dan saya setujulah dengan sahabat saya daripada Pasir Gading. Seri Gading. Yang sentiasa melihat seolah-olah polis ni tak ada jasa. Penjelasan sikit. Dah cukup lah Datuk. Sikit saja, 1 minit. Datuk yang Ketua, saya rasa ini bukan hearsay. Ia satu taklimat pihak keselamatan kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan telah pun disiarkan dalam media dan diakui oleh Menteri Pengajian Tinggi. Saya tidak setuju ini hearsay. Kami bukan satu prinsip datang ke Dewan ini membawa hujah hearsay, tapi ia suatu taklimat Bukit Aman kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Yang diimplikatkan dengan izin adalah Marang, bekas mufti sebuah kerajaan negeri dan mufti sekarang dan bekas Menteri Besar Perlis. Dan dalam taklimat itu dinyatakan tentang berkaitan dengan Wahabi yang saya nak merujuk pada Ayahanda Seri Gading. Bukan masalah kita nak mempolitikkan. Kalau tidak ada taklimat itu, tidak ada sesiapa yang nak mempolitikkan. Dan kita setuju, kami di sini tidak bersetuju adanya terorisme. Kita menentang. Tetapi kenapa dalam taklimat itu dikaitkan, diimplikatkan gambar-gambar seperti Marang, bekas mufti negara, mufti bagi sebuah negeri, bekas Menteri Besar Perlis dan Wahabi dan seumpamanya. Ini yang menimbulkan suatu polemik yang saya rasa, saya takut Ketua Polis Negara dengan izin was wrongly advised untuk meng-create satu perkara yang bukan sekadar nak mengawal keselamatan negara, tetapi mencipta suatu perkara untuk menguntungkan agenda yang kita bimbang. Ini yang kita katakan bahawa suatu pembohongan telah berlaku. Datuk,
Ustaz Azri, ya, Dr. Azri kata satu pemahaman. Dan berapa panjang kita Yang Amat? Jadi Kan soalan. saya minta supaya Ini tak ada soalan Yang Amat. Ya, Ini komen je tu. ya. Datuk ini betul. 2 minit juga, insyaAllah. Peringatan untuk Timbalan Menteri dan Kementerian. Sedikit waktu dahulu kita bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini menyebutkan tentang bagaimana sebuah perunding Political and Economic Risk Consultancy meletakkan Malaysia di tahap yang cukup buruk dari sudut instability dan political instability. Dan inilah antaranya yang berlaku dan terus berlaku ketika kerajaan tidak menghitung dengan cermat apakah kesan. Dan dalam laporan PRC itu, Political and Economic Risk Consultancy itu meletakkan Malaysia tidak merupakan sebuah negara yang atraktif dari sudut investment destination kerana ini. Dan saya hadir Datuk Ini Ketua sedikit waktu dahulu dalam jemputan seminar Political Islam dan Militancy dijemput oleh Lowy Institute di Sydney. Hadir bersama Profesor Oliver Roy dan Profesor Gilles Kippel, orang yang antara tokoh-tokoh dunia yang bersabitan dengan Political Islam ini. Dan mereka menyebutkan begini, adalah kerana perbuatan kerajaan negara-negara Islam sendiri yang menggembar-gemburkan tentang militansi ini. Dan ringkasnya, inilah perkara yang reinforce dengan izin demonization of Muslims and Islamists. Saya kira tidak ada untungnya untuk sesiapa pun, Datuk Ini Ketua, perkara seperti ini diteruskan. Ya, Mak, ini bukan ucapan. Terima kasih Datuk. Ini masa bertanya, Mak. Boleh sambung sikit, tanya sikit. Ketabut. Yang Tuan Yang Ketua. Ya, Mak, saya peringatkan ini masa bertanya. Yang Bapak Menteri, Tuan Yang Ketua, mari kita tengok semula apa yang dikatakan oleh pembangkang. Saya setuju dengan Seri Gading kerana perkara ini seperti dipolitikkan. Pertama sekali, taklimat itu diberi kepada siapa? Vice Chancellor, Tuan Yang Ketua. Orang-orang yang intelek, yang tidak akan dapat di brainwashkan dengan begitu mudah. Tuduhan daripada pembangkang yang mengatakan bahawa pihak polis pergi ke universiti buat taklimat bukan kepada pelajar tetapi kepada Vice Chancellor, yang kononnya mereka ini walaupun boleh di brainwashkan, tak masuk akal. Jadi saya berpendapat, Yang Berhormat Menteri, kita mempunyai pengalaman dengan pembangkang yang mengambil sedikit komen-komen daripada penceramah, lepas itu diwar-warkan seolah-olah ia menjadi satu isu politik yang cukup besar. Saya ingin nasihatkan kepada Yang Berhormat Menteri, kita tengok semula apa dia ceramah-ceramah yang diberikan, ucapan-ucapan yang diberikan, dan saya pasti seperti mana yang dikatakan oleh pokok senah tadi pun, bukan saja maran yang gambarnya dikeluarkan, pemimpin besar UMNO juga ada di situ. Kalau betul, saya tidak tengok VCD-nya. Jadi saya minta Yang Berhormat, betulkah Vice Chancellor, orang-orang yang intelek ini cuba di brainwashkan oleh polis ni? Itu yang saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Berat benda. Dia ahli parlimen 1810 kali. Terima kasih Datuk Ini Betul. Saya rasa saya setujulah apa yang dinyatakan oleh Ketua Berhad. Dan saya ada laporan apa ini berkaitan dengan taklimat ini, yang mana apa yang dinyatakan yang dapat diperoleh kesan daripada taklimat tersebut, bahawa boleh dikatakan para hadirin rata-rata merasakan puas hati dengan taklimat yang diberi. Yang mana apa ni adalah berkaitan antaranya Yang Berhormat berhiasi iaitu berkaitan dengan apa ni kumpulan-kumpulan militan